Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari Ahad ini, pada pagi ini, yang merupakan hari ataupun kelas tambahan kita, yang mana asalnya kita hanya buat sehingga hari Sabtu, namun kita meneruskan pembelajaran kita pada hari Ahad ini. Syukur kita tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita kesibukan, dalam banyak perkara yang hendak kita lakukan. Allah Subhanahu Wa Taala masih memilih kita untuk kita sama-sama menggunakan ruang yang ada ini untuk kita mendalami pengetahuan kita berkenaan dengan susunan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang kita melihat dari sudut pembukaan dan penutupan surah. Kita akan belajar 2 surah pada pagi ini insya-Allah. Okay, yang pertama adalah surah Saba. Okay. Apa maksud Saba? Saba merujuk kepada penduduk Sabak. Ya, penduduk Sabak. Sabak dikatakan ia berada di negeri Yaman. Okay. Surah Saba adalah surah yang mengandungi 54 ayat. Surah Saba adalah surah yang Allah turunkan sebelum Nabi SAW berhijrah. Apa sebenarnya objektif penurunan surah Saba yang mengandungi 54 ayat ini? Kesimpulan yang dilakukan oleh Dr. Ali Hassan Arfan, beliau mengatakan tujuan surah Saba ini adalah Allah nak menjelaskan kepada kita tentang nikmat Allah. Jadi, kata kuncinya tentang nikmat Allah. Surah Saba ni. Surah tentang nikmat Allah. Okey, kalau kita belajar surah Al-Ahzab, dia berkenaan dengan Nabi SAW. Tapi kalau surah Saba berkaitan dengan nikmat Allah. Okey, nikmat Allah di sini ia merujuk kepada dia memberikan tumpuan fokus kepada perbuatan mengkufuri nikmat Allah. Mengkufuri nikmat Allah. Dia tentang nikmat Allah, tapi Allah membentangkan tentang kumpulan yang mengkufuri nikmat Allah. Allah bagi nikmat pada mereka, tapi mereka tak berterima kasih kepada Allah. Manusia tersebut adalah penduduk Sabak, seperti mana nama surah ini. Dalam masa yang sama, bukan sekadar Allah Ta'ala nak memaparkan sifat mereka ini tidak berterima kasih kepada Allah, mengkufuri nikmat Allah, tetapi Allah menjelaskan kesan buruknya apa dan kenapa sampai tak berterima kasih kepada Allah. Jadi itulah penerangan ringkas tentang surah Saba. Okey, kita pergi kepada sudut yang pertama, pembukaan surah Saba. Surah Saba ini kita lihat terlebih dahulu
pembukaan dia kita terus pergi kepada ayat 3. Kenapa tak ambil ayat pertama? Okay, ayat pertama ada, nanti kita akan bincang. Tapi ayat pertama, kita akan letak nanti dekat sudut yang ketiga. Nanti dekat bentuk yang ketiga, kita akan gunakan ayat pertama. Saya guna dulu ayat 3 supaya lebih memahami ayat pertama. Okay, kita terus pergi kepada ayat ketiga. Jadi bentuk pembukaan yang pertama pada ayat yang ketiga, kalau tuan-tuan ada mushaf, tuan boleh lihat pada muka surat 428. Surah Sabah ini, Allah Ta'ala menyebutkan tentang apa yang Allah Ta'ala nak highlightkan dekat ayat ketiga ni. Okay, ayat ketiga ni, Allah nak menyebutkan tentang orang kafir yang mereka mengingkari kedatangan hari kiamat. Okey, dia isu tentang hari kiamat, tapi Allah menyebut spesifik manusia yang mengingkari hari kiamat itu. Mereka siapa? Mereka adalah orang kafir. Okey, kita tengok ayat dia. Kalau kita baca ayat dia panjang. Sebab tu saya letakkan dot dekat sini, maksudnya kita terus ambil pada ayat ni saja. Okey, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladhina kafaru. Kita jumpa perkataan kafir. Orang yang kafir, mereka berkata. Mereka kata apa? La ta'tina sa'ah. Mereka kata hari kiamat tu dia tidak akan datang kepada kamu. Mereka cakap, kiamat ni tak akan datang lah. Dia kata, dia tak akan datang kepada kamu. Nah, kita baca pada ayat yang ketiga. Apabila kita melihat kepada penutup, kita lihat ayat yang ke-50, sampailah ayat hujung. Sampai ayat terakhir lah. Ayat 50, 51, 52, 53, 54. Cuma dalam nota ni saya tidaklah meletakkan ke-55 ayat ini. Cuma saya bawa beberapa contoh ayat di antara ayat 50 sehingga ayat 54. Ini adalah penutup. Tapi kalau kita baca dekat penutup, Allah sebut tentang orang yang mengingkari hari kiamat juga. Tetapi penutup ni Allah menceritakan situasi. Situasi orang, kita ambil dekat sini, kata kunci dia sebenarnya dia duduk dekat situasi. Kalau pembuka tadi Allah hanya menyatakan ada orang kafir yang mereka dengan yakin cakap kiamat ni tak ada lah, tak akan datang lah. Okay, mereka kata macam tu. Tetapi Allah tidak menjelaskan dengan panjang lebar apa yang jadi dekat mereka nanti kalau kiamat tu betul-betul datang. Maka jawapan itu Allah nyatakan pada penutup surah Sabah. Okey, surah Sabah ni, tuan-tuan ya, surah yang berada pada juzuk yang ke-22. Daripada ayat pertama sampai ayat 54 memang berada pada juzuk yang ke-22. Jadi, ayat yang ke-50 hingga 54 ni Allah menceritakan tentang orang yang tak percaya dekat dunia hari kiamat ni ada, orang kafir tu. Okey, Allah cerita kepada kita, cerita benar ni nanti akan datang di hari kiamat tu, apa jadi dekat orang kafir tu. Amboi, dekat dunia dengan tegas, dengan yakin, confirm. Mereka kata apa? Hari kiamat tu tak akan datang. Tiba-tiba, betul hari kiamat tu datang. Maka apa yang berlaku kepada mereka? Yang selama ni mereka berpegang kiamat tu tak ada. Tiba-tiba ada. Maka apa berlaku kepada mereka dinyatakan pada penutupan ayat. Jadi kita tengok beberapa situasi dia.
Okay, kita tengok ayat nombor 50, sejahtera ambil ayat 51. 52. Saya ada tertinggal sekejap. Okey. Kita tengok contoh ayat-ayat ni. Okey, kalau kita tengok ayat nombor 52 kan, jadi ayat kita ambil 51, Allah menceritakan tentang mereka takut. Ini situasi di akhirat, mereka sangat takut. Lepas tu mereka kata apa? Ayat 22 tu mereka baru nak mengaku. Baru mereka nak mempercayai kiamat itu ada, neraka itu ada. Tengok ayat 52. Mereka kata apa pada waktu tu? Wa qalu amanna bihi. Kami sekarang beriman. Kami sekarang baru nak beriman. Okay, jelaskan. Maksudnya kita tahu, pertama Allah kata, mereka nampak nanti hari kiamat, mereka akan berada dalam keadaan ketakutan. Lepas tu ketika itu barulah mereka nak menunjukkan kepercayaan mereka yang kiamat itu ada. Tetapi Allah Ta'ala tempelak mereka. Allah Ta'ala kata apa? Sekarang baru nak beriman. Ni jauh dah ni dunia dengan akhirat ni. Kan? Macam mana iman kamu boleh capai daripada tempat yang jauh? Maknanya Allah Ta'ala nak mengatakan, mudahnya kita faham, Allah Ta'ala nak beritahu kepada mereka sekarang baru nak beriman. Dulu dekat dunia dulu tu macam mana? Okay. Jadi kita nampaklah dia punya beberapa situasi ringkas yang kita dapat kita belajar. Okey. Lepas tu saya bawa dua ayat lah, 50, 51, 53 ni Allah menyambung tentang kenapa Allah Ta'ala tak terima iman mereka ketika tu. Jadi Allah Ta'ala ceritalah pada ayat nombor 53 sambungan dia. Kalau ayat nombor 52 Allah mengatakan mereka baru nak beriman pada ketika itu. Jadi pada ayat 53 Allah menerangkan kenapa Allah tidak terima iman mereka itu pada ketika itu, kerana sebelum itu mereka telah mengkufuri tentang hari kiamat itu. Okay, jadi kita nampak ada perkaitan tak antara pembuka dan penutup? Ada perkaitan dia. Cantik Allah Ta'ala susun. Jadi kita dapati bahawa pembuka dan penutup ni menjelaskan isu tentang hari kiamat, masa dekat dunia sepatutnya kena memperakui hari kiamat. Tapi tidak ada. Jadi akhirnya Allah menceritakan apa jadi kepada mereka. Okey, kita tengok bentuk yang kedua surah Sabah ni. Kita ambil pula ayat nombor 4. Okey, kita tengok ayat nombor 4. Ayat nombor 4 surah Sabah, Allah menceritakan tentang dekat akhirat nanti orang yang percaya hari kiamat ni seperti orang beriman ni, apa balasan dia dapat. Dekat sini kita fokus tentang rezeki yang mulia yang mereka dapat ketika di hari akhirat. Apa rezeki mulia itu? Dia ada berkaitan dengan ayat 3 tadi. Dia ada berkaitan. Tapi dekat ayat 4 ni, kita nak memberi tumpuan kepada isu orang yang mengakui hari kiamat datang, macam mana pula mereka? Sebab tadi kan ayat 3 tadi kita sebut ada orang kafir yang menolak tentang kedatangan hari kiamat. Maka kalau ada orang kafir, mesti ada lawan dia. Maka lawan kepada orang kafir, orang yang beriman. Okey, jadi orang beriman ni, apa yang Allah sediakan bagi mereka yang dipercaya kiamat akan datang, mereka dah buat persiapan dah dekat dunia, kan mereka percaya kiamat tu datang, Allah berikan mereka rezeki karim, rezeki yang mulia. Okey, sekejap saya
Ambil sekejap tafsir. Kita tengok ayat nombor 4 Kita tengok ayat nombor 4. Okey, Allah Subhanahu wa taala berfirman dekat ayat nombor dekat ayat nombor 4 tu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ni surah Sabah kan. Jadi kasih sekejap je waktu untuk saya buka kembali tafsir. Okey. Dekat ayat nombor 4 ni Allah memberitahu liyajziyal ladina amanu wa amilus solihat, agar Allah memberikan balasan. Okey, kita jumpa dah isu tentang balasan. Balasan kepada siapa? Orang yang beriman. Orang beriman ni lawan kepada orang kafir. Jadi kalau ayat 3 tentang orang kafir, maka ayat 4 tentang orang beriman. Orang beriman tentang apa? Kalau kita kaitkan dengan perbincangan ayat 3, sudah pasti mereka beriman kepada hari kiamat. Jadi Allah cerita tentang orang beriman ni, okay, mereka ini Allah nak bagi apa kepada mereka? Pertama, ulaika lahum maghfirah. Yang pertama, Allah nak bagi kepada mereka keampunan. Allah nak mengampunkan dosa-dosa mereka jika ada di dunia dulu. Yang kedua ni yang kita nak tekankan. Warizqun karim. Allah mengatakan mereka ni juga akan dapat rezeki yang mulia. Apa maksud rezeki yang mulia di sini? Apa kata rezeki? Rezeki yang mulia yang karim, kalau kita merujuk dalam tafsir Al-Tabari, bahawa rezeki yang mulia ini maksudnya adalah kehidupan di dalam syurga. Kehidupan di dalam syurga. Jelaskan dekat pembuka dia. Okay. Apabila kita baca dekat penutup, Allah menyebut tentang orang kafir, mereka tak akan dapat seperti mana orang yang beriman itu dapat. Faham tak maksud dia? Dia lawan balik daripada situasi pembuka tadi. Kalau pembuka tadi Allah bagi tahu orang yang beriman ni dia akan dapat keampunan, Allah beri mereka rezeki yang mulia, merujuk kepada rezeki di dalam syurga. Tapi kalau orang kafir, apa yang Allah buat kepada mereka? Mereka ini dihalang oleh Allah daripada mendapat apa yang mereka inginkan di hari akhirat. Okay, faham tak? Okay, kita tengok apa yang mereka inginkan di sini. Okay, tengok ayat nombor 54. Apa yang Allah katakan? Okay. Di sini kita jumpa perkataan Allah kata wahila bainahum wa baina ma yashtahu. Mereka disekat, dihalang daripada apa yang mereka inginkan. Okay. Mereka ni kembali kepada siapa? Kembali kepada cerita yang mula-mula tu, yang kafir tu. Mereka ingin sesuatu, tapi Allah Ta'ala sekat mereka. Jadi perkaitan dekat penutup tu dekat mana? Kalau orang beriman, dia dapat. Tapi orang yang kafir, dia tak dapat. Allah sekat dia.
Okay, Allah sekat tentang apa? Tentang apa yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan nanti kita akan kupas sedikit sekejap lagi. Okay. Apa yang mereka inginkan sebenarnya? Kama fu'ila bi asyaihim min qabl. Sebagaimana yang telah dilakukan kepada orang yang sama dengan mereka pada masa yang lalu. Okey, maksudnya apa? Sebagaimana yang telah dilakukan, mereka disekat daripada apa yang mereka ingini, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Allah kepada orang yang sama macam mereka pada masa yang lalu. Okay. Maksud dia, Allah Ta'ala beritahu dekat sini, bukan orang Mekah je mereka disekat daripada apa yang mereka inginkan tu. Sebenarnya sebelum orang Mekah itu sendiri pun, iaitu orang-orang kafir pada zaman-zaman dulu lagi, mereka pun telah dapat perkara yang sama. Itulah maksud dia. Sebagaimana yang telah dilakukan kepada orang yang sama dengan mereka pada masa yang lalu. Pada masa yang lalu maksudnya ada umat-umat sebelum penduduk Mekah ni pun mereka inginkan sesuatu, tapi Allah halang. Tapi apa makna mereka inginkan ni? Yang ni kat sini kita bincang. Jadi perkaitan dia dekat pembukaan tu kat mana? Perkaitan dia dari sudut apa? Ada yang Allah kurniakan, ada yang Allah sekat apa yang mereka nak. Okay. Tapi apa yang mereka inginkan? Kalau kita merujuk dalam kitab tafsir, berlakunya perbezaan pendapat. Pentafsiran pertama mengatakan mereka inginkan tu, maksud dia mereka ingin iman mereka yang mereka akui pada masa itu Allah Ta'ala terima. Faham tak maksudnya? Kan tadi waktu kita baca ayat ni, waktu kita baca ayat yang 50, ingat tak ayat yang 52 kan? Ayat 52 kan mereka kata apa? Kami sekarang baru mengaku nak beriman. Jadi kan Allah Ta'ala tolak iman mereka pada saat itu. Jadi maksud pada ayat mereka ingini itu yang Allah halang, mereka inginkan tu apa? Okay. Pentafsiran pertama mengatakan mereka ingin kalau pengakuan mereka pada ketika itu Allah Ta'ala terima. Itu pentafsiran pertama. Okay. Pentafsiran kedua mengatakan mereka inginkan ini, maknanya mereka inginkan kesenangan di hari akhirat seperti mana mereka senang dekat dunia dulu. Contohnya mereka teringin harta, teringin anak, teringin dapat perhiasan dunia lah di hari akhirat. Itu maksud dia. Ada dua maksud. Okay. Kalau kita merujuk kepada tafsiran Al-Imam Tabari lebih memilih pentafsiran yang pertama. Pentafsiran pertama tu apa? Pentafsiran pertama tu ialah mereka ingin Allah Ta'ala terima pengakuan mereka, iman mereka ketika itu. Itu maksud dia. Tapi Allah Ta'ala halang mereka daripada keinginan mereka itu. Jadi kalau Allah menolak pengakuan mereka di saat hari kiamat, maknanya apa? Maknanya dia tak dapatlah macam orang beriman tu dapat.
Orang beriman dapat pengampunan, orang beriman dapat rezeki yang mulia, maka mereka tak dapat. Itulah maksud pada ayat yang ke-54 yang sedang kita bicarakan. Jadi kita dapati ada keserasian antara pembuka dan penutup. Ini bentuk yang kedua. InsyaAllah, kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh tanya. Jelaskan, insyaAllah. Okey, bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga, barulah kita ambil ayat pertama. Kenapa kita letak ayat pertama ni bentuk ketiga? Kerana ayat pertama ni ada kaitan pujian kepada Allah di hari akhirat. Maknanya sampai di hari akhirat pun Allah Ta'ala ini akan sentiasa dipuji oleh manusia. Ataupun maksud dia Allah Ta'ala ni layak dipuji sampai hari akhirat. Macam kita, orang puji ni kadang-kadang je. Tapi kadang-kadang puji pun ada sebab. Ada udang di sebalik kutiau, kutiau kerang. Puasa kan. Tapi Allah Ta'ala ni tak ada ruang pun Allah tak layak dipuji. Lepas tu pula pujian kepada Allah ni kekal sampai hari akhirat. Kenapa kita letakkan akhir? Sebab kita nak samakan isu tentang apa? Akhirat. Itulah sebenarnya. Kita nak samakan perbincangan bentuk yang pertama pasal akhirat kan? Bentuk yang kedua pun pasal akhirat kan? Dan bentuk yang ketiga pun dicerita tak akhirat. Jadi tu nampak dah sudah sabar kan? Okey, kemudian di akhirat ni sebenarnya kita nak fokus lebih spesifik tentang pujian kepada Allah pada ayat pertama. Jadi kita bacalah ayat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. Okay, segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan baginya juga segala puji di hari akhirat. Okay. Jumpa isu tentang Allah ni dipuji sampai di hari akhirat. Okay, kita tengok pada penutup. Waktu kita baca dekat penutup bentuk di hari akhirat tu, cantik sebenarnya. Cantik dari sudut apa? Cantik kita tengok Allah menyebut tentang situasi di hari akhirat. Situasi di hari akhirat. Maknanya Allah Ta'ala ni pada ayat pertama kan sebenarnya dah cerita dah situasi di akhirat tu, iaitu Allah Ta'ala ni akan dipuji oleh manusia di hari akhirat. Tetapi dekat penutup Allah memperincikan lagi apa lagi situasi di hari akhirat ni. Bukan sekadar Allah itu sahaja yang akan dilayak untuk dipuji di akhirat. Maksudnya di hari akhirat nanti akan berlaku puji-pujian kepada Allah. Bukan sekadar itu saja, tetapi Allah juga berkongsikan kepada kita situasi-situasi lain yang berlaku di hari akhirat. Situasi-situasi ini sebenarnya kita dah baca dekat bentuk penutup yang pertama. Inilah sama macam bentuk yang pertama. Sebab tu saya tak bawakan ayat dia. Okay. Jelas tak maksud dia?
Jadi dia boleh buat bentuk yang ketiga ni. Situasi di hari akhirat. Apa berkaitan dengan Allah dipuji di hari akhirat? Nak menunjukkan bahawa Allah nak menerangkan tentang cerita tentang manusia-manusia yang tak mahu memuji Allah. Apabila mereka mengingkari hari kiamat, mereka akan mengingkarilah puji-pujian kepada Allah tu. Kan orang tak mengaku hari kiamat, ada tak ada puji Allah? Tak ada. Dia tak puji Allah. Tetapi Allah ni sepatutnya dia layak dipuji sampai hari kiamat. Jadi pada penutupannya Allah cerita situasi manusia-manusia yang tidak mahu mengiktiraf, yang memuji Allah ketika mana mereka berada di dunia. Maka selesailah surah Sabah dekat pembukaan dan penutupan. Moga-moga kita dapat manfaat. Kita teruskan dengan satu lagi surah Fatir. Surah Fatir. Surah Fatir merupakan surah yang berada pada juzuk yang ke-22 juga. Surah Fatir, surah yang masih lagi berada pada juzuk yang ke-22. Surah Fatir, nama Fatir ni cerita tentang Allah itu menciptakan. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut penamaan Fatir ini, maka kena kembali merujuk kepada nota nama dan tema 114 surah di dalam Al-Quran. Surah Fatir, surah yang mengandungi berapa ayat? 45 ayat. Surah Fatir ini adalah surah yang menerangkan bahawa Allah inilah yang awal-awal menciptakan makhluk. Dia dikaitkan dengan penciptaan. Tapi sebab Fatir, maka dikaitkan dengan yang awal-awal. Mencipta. Maksudnya Allah ni pencipta. Tak ada siapa yang mencipta juga seperti Allah yang mendahului Allah. Tak ada. Allah lah satu-satunya pencipta dan dialah sebenarnya yang awal-awal menciptakan makhluk. Jadi kalau Allah yang mula-mula menciptakan makhluk, maka Allah ni jugalah yang akan mengembalikan semula semua manusia, semua makhluk di hari akhirat. Jadi kita nak letakkan tema surah Fatir ni apa? Kata kunci dia. Nak letakkan cerita tentang apa dia kat situ. Kita boleh letakkan surah Fatir ni, kita boleh katakan bahawa tentang kita boleh kaitkan dengan Allah ni pencipta yang awal bagi semua makhluk, tapi kita nak kaitkan juga dengan hari kiamat. Itu seperingkas bagi surah Fatir. Kita terus kepada pembuka. Sudut pertama bagi surah Fatir, Allah, ini kita ambil yang pertama. Allah menjelaskan kepada kita Allah ni adalah Fatir, pencipta yang awal-awal bagi langit dan bagi bumi. Itu pada ayat yang pertama. Ayat pertama menjadi pembukaan
surah Fatir ini Allah menerangkan yang cipta langit tu Allah, yang cipta bumi adalah Allah. Tak ada siapa pun yang mendahului Allah pada penciptaan itu. Maknanya kuatlah, maknanya kan. Janganlah Allah menciptakan langit, tapi tak ada lagi yang lain yang menciptakan langit. Bahkan Allah tu lah yang awal-awal menciptakan langit. Apabila kita tengok dulu ayat dia, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhamdulillahi fatirus samawati wal ardi. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ayat pertama ni pada pembukaan dia. Okay. Apabila kita baca kepada penutup, kita akan mendapati Allah menjelaskan betapa hebatnya penciptaan pada langit, pada bumi itu. Dalam masa yang sama, sebenarnya Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, tak ada siapa pun yang boleh bersaing, yang boleh mengalahkan Allah dalam menciptakan langit dan bumi, apatah lagi pada menguasai langit dan bumi. Sebab itu saya letakkan tajuk dia kesempurnaan kekuasaan Allah. Tapi kalau kita baca ayat itu secara spesifik, dia ada kaitan dengan pembuka. Kalau pembuka kata Allah tu pencipta langit dan bumi, sampai itu saja Allah cerita. Okay, tetapi dekat penutupan Allah mengukuhkan lagi bahawasanya tak ada siapa boleh lawan Allah, boleh menandingi Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Jadi kita bacalah ayat nombor 44. Allah mengatakan, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Kekuasaan Allah tidak dapat dilemahkan. Tidak dapat dilemahkan oleh sesuatu pun. Sama ada sesuatu tu ada di langit ke, ada di bumi ke. Kenapa dalam perempuan? Kenapa tak ada satu makhluk di langit atau di bumi boleh mengalahkan Allah? Kenapa malaikat tu dia, kenapa apa saja benda dekat langit dan bumi boleh tak mengalahkan Allah? Jawapannya tidak. Kenapa? Ambillah pembukaan. Kerana Allah yang ciptakan langit tu, sudah pastilah tak ada makhluk di langit yang boleh lawan Allah. Allah yang ciptakan bumi tu, sudah pasti tidak ada mana-mana pun yang boleh menandingi Allah di muka bumi ni. Sebab apa Allah cipta bumi? Allah cipta benda yang ada dekat bumi tu. Jadi kalau benda tu Allah cipta dekat bumi tu, takkan bumi tu pula boleh nak lawan Allah, nak melemahkan Allah? Jawapannya tidaklah sampai bila-bila. Lepas Allah mengatakan innahu kana aliman qadira. Okay, ada persamaan tak pada penceritaan langit dan langit atau di langit dan di bumi ya. Nampak dia punya persamaan. Ayat 44 ni, maksudnya ayat 44 ni ayat yang ayat yang menjelaskan lagi tahap penciptaan langit dan bumi. Jadi kita selesai dekat sudut pertama. Jadi kita pergi kepada sudut yang kedua. Apabila kita baca ayat yang kedua, ini tuan kena buat hubung kait ayat 1 dengan ayat 2. Ayat 2 ni dia menerangkan lagi ayat 1. Kalau Allah tu menguasai segala-galanya langit dan bumi, jadi Allah jugalah yang ada
kebebasan nak memberi apa-apa pada hamba-Nya, dan Allah jualah yang boleh menghalang sesuatu, ataupun Allah jualah yang boleh menghalang sesuatu. Maksudnya tak ada siapa boleh halang Allah untuk memberi, dan tediat, maksudnya Allah Ta'ala ni dia maksudnya tak ada siapa yang boleh menghalang Allah daripada memberi, dan tak ada siapa yang boleh memberi apa yang Allah halangkan. Begitulah sebaliknya. Kenapa sampai hebat macam tu? Kerana Allah tu fatiris samawati wal ardi. Okay, itu dekat pembukaannya. Tengok dulu ayat dia dulu supaya lebih nampak. Okay, apa yang Allah nak beri tu? Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menahan apa jua rahmat yang Allah bukakan kepada manusia. Wala yumsik fala mursila lahu min ba'di. Dan apa yang Allah tahan, tidak ada satu pun yang boleh melepaskan. Tahu tak maksudnya? Allah Ta'ala kalau dia nak bagi manusia itu sihat, Allah bagi. Tak ada siapa boleh halang apa yang Allah nak beri. Tetapi kalau Allah nak halang, tak ada siapa boleh lepaskan apa yang Allah nak halang. Kalau Allah kata dia sakit, berubatlah macam mana pun. Kalau Allah kata tak boleh sembuh, tak boleh sembuh. Bukan bermakna kita tak pergi berubat. Pergi berubat tu dah ibadah lah. Tapi kalau Allah kata, kan, kau berubat dengan siapa pun, Allah kata aku tak akan bagi sihat tu, maka tak ada siapa pun boleh membuka, melepaskan apa yang Allah dah halang. Jelas dekat sini. Nampak kan pembukaan dia macam tu? Cuba kita tengok dekat isu sama tu. Jawapannya sama tuan-tuan. Ayat 45, ayat last kali dah. Sudah sabar. Cantik tak Allah susun? Pembuka penutup dia sama lah. Tapi ingat, kita sebut sama tu bukan sama sebiji. Tapi sama tu maksudnya isu yang sama, topik sama, tapi ada perincian dia. Okay. Ayat 45 ni Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita tentang, Allah sebut contoh. Kalau ayat yang kedua tadi Allah sebut umum. Kalau dia nak bagi rahmat, tak ada siapa boleh tahan. Kalau dia nak tahan sesuatu, tak ada siapa boleh lepaskan. Tapi Allah tak bagi contoh. Maka pada ayat nombor 45, penutup ayat last kali surah Fatir, Allah memberikan contoh. Contohnya apa yang Allah nak, apa yang Allah Ta'ala nak beri, tak ada siapa boleh halang, tak ada siapa boleh tahan. Iaitu berkaitan dengan azab Allah yang Allah nak timpakan ketika mana dunia ni masih ada. Kalau Allah nak beri. Tapi dekat sini Allah nak merujuk kepada rahmatnya. Allah Ta'ala tak turunkan azab. Maksudnya apa? Allah tahan azab tu daripada ditimpa kepada manusia. Maka kalau Allah dah tahan, maka tak ada siapa boleh lepaskan. Contohnya Allah kata tak kena azab. Tapi ada orang kata tu lah azab, tu lah azab. Allah kata tak kena azab. Tak ada siapa boleh lepaskan. Jadi kita dapati bahawa dia punya pembuka dengan penutup dia sama. Okay, jadi kita tengok pada ayat dia nak lebih jelas. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim.
Allah mengatakan, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Allah kata, kalaulah Allah nak mengiksa manusia ni disebabkan dosa yang mereka dah buat, Allah Ta'ala kata apa? Pasti tidak tinggal manusia di muka bumi ni walaupun satu makhluk. Tak faham tak maksudnya? Maksudnya Allah Ta'ala nak kata macam ni, menunjukkan rahmat Allah tau. Allah Ta'ala bagi tahu. Allah kata, kalaulah Allah azablah kita semua ni dengan dosa-dosa yang kita buat yang banyak ni tuan-tuan. Kalau Allah nak azab lah, contohnya 1000 dosa, 1000 azab contohnya, ataupun 1000 dosa, azab semua. Kan Allah kata, pasti tak ada seorang yang akan hidup. Kalau kita buat azab, terus immediate dapat balasan. Semua yang kita buat, semua kena. Kalau macam tu, tak ada bumi ni, tak ada orang yang hidup. Tetapi Allah buat apa? Tapi Allah tahan daripada bagi azab. Allah kata walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Tetapi Allah memberi tangguh. Allah bagi peluang lagi kepada manusia sampai satu masa. Sampai satu masa tu maksudnya sampai dah habis peluang tu. Contohnya di hari kiamat nak kena azab, maka dia kena azab. Tak dapat lagi nak melarikan diri. Jadi dekat sini ada perkaitan ke ayat nombor 45 dengan apa yang kita bincangkan tadi pada ayat yang kedua. Ada perkaitan kan? Kalau dekat ayat pertama tadi kan Allah kata tidak ada satu pun yang dapat menahan rahmat Allah. Rahmat Allah. Jadi dekat penutup Allah pun cerita about rahmat dia jugalah. Maksudnya dengan rahmat Allah lah, Allah Ta'ala tak mengazab, tak memberi bala mengikut jenis dan dosa-dosa yang kita buat. Kalau tak ada rahmat Allah ni, habis kita semua tuan-tuan perempuan. Saya pun tak hidup dah, tuan-tuan pun dah tak hidup dah. Tetapi maksudnya yang pertama ni, maksudnya kalau Allah nak turunkan azab, tak siapa boleh tahan. Maksudnya macam tu. Tetapi Allah bagi waktu untuk mereka bertaubat, lepas tu Allah tak turunkan azab. Lepas tu kalau kita baca pada ayat lain ya, ada Allah turunkan azab bukan tak ada langsung. Ada dosa kita buat Allah turunkan. Tapi tak semua. Tapi kalau Allah ambil semua, habis kita. So, contoh kita buat 1000 dosa. Ada beberapa dosa kita Allah uji kita, bagi bala kat kita. Tetapi daripada 1000 tu, banyaknya Allah ampun. Ada ayat Quran lain cerita. Besar tak rahmat Allah? Kita kalau orang buat salah pada kita 1000 kali, adakah kita akan memaafkan 1000 tu? Contohlah kan. Jadi kita nak tunjuk bahawa nak bagi tahu bahawa kalau Allah nak turunkan azab sampai semua mati, tak ada siapa boleh halang. Begitu juga kalau Allah nak memberi rahmat, menangguhkan azab tu, tak ada siapa boleh percepatkan. Jadi ada berkaitan dengan pembukaan dan penutupan. Syukur kita kepada Allah yang sebenarnya telah memurnikan kita banyak rahmat. Sebab kita manusia yang berdosa kepada Allah. Kita manusia yang tidak lepas daripada melakukan kesalahan kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, kita pergi kepada sudut lain pula. Sudut yang ketiga. Kalau kita buka sudut ketiga, kita ambil ayat 4 pula. Okey. Ayat 4 ni Allah cerita dekat surah Fatir, ada rasul-rasul
sebelum Nabi SAW dulu, yang Allah menyatakan mereka ini pun ditolak oleh kaum dia. Kita katakan para rasul didustakan. Didustakan itu maksudnya para rasul ini tidak dipercayai, ditolak oleh umat-umatnya. Allah sebut takat tu je. Tengok ayat nombor 4. Kita baca keseluruhan. Allah kata, wa in yukadzibu faqad kudzibat rusulun min qablik. Ini ayat dia. Allah kata, jika mereka mendustamu, menolakmu, wahai Muhammad, maka sesungguhnya para rasul yang terdahulu sebelum engkau juga telah didustakan. Jadi dekat sini kita dapati ayat 4 di pembukaan Allah mencerita tentang rasul-rasul yang ditolak oleh umat-umat mereka, termasuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak oleh kaumnya. Cuba tengok dekat penutup. Isu yang sama tak tentang para rasul yang didustakan? Tengok dekat penutup ayat 44. Sama. Mendustakan para rasul. Tapi dia ada maklumat tambahan. Maklumat tambahan dia apa? Apa akibat yang mereka terima apabila mereka mendustakan para nabi? Topik sama tak? Cerita tentang mendustakan para rasul kan? Tapi dekat ayat nombor 4 tadi, Allah hanya memberitahu para rasul ni telah ditolak oleh kaum dia. Tapi Allah tak cerita apa jadi kepada mereka. Maka nak tahu maklumat lanjut, tengoklah penutup. Lupa-lupanya penutup ni mengingatkan kita kembali pada ayat 64. Jadi apabila letak sebagai penutup, dia ada persamaan. Maknanya besarnya peranan rasul tu. Jadi dekat ayat 64 Allah kata akibat mendustakan para rasul seperti mana ayat yang keempat. So apa akibat dia? Kita tengoklah pada ayat dia dengan lebih lanjut. Jadi Allah pun mengatakan awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibah. Kenapa tak pakai kata aqibah? Akibat. Quran memang dia panggil akibat. Kita orang Melayu pun sebenarnya ambil ayat Quran. Akibat lah. Quran katakan kana akibat. Akibat lah. Alladzina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwah. Allah kata, Allah bagi tahu kepada orang Arab musyrikin khususnya. Allah bagi tahu mereka tak pergi jalan mana-mana ke dekat muka bumi, dan mereka tak menyaksikan ke, tak tengok ke macam mana kesudahan. Kita terjemah kesudahan, tapi Arab akibat lah. Bagaimana akibatnya orang kafir yang terdahulu daripada mereka. Jadi orang kafir yang terdahulu daripada mereka ni, kenapa dengan orang kafir terdahulu ni? Orang kafir yang terdahulu ni adalah orang yang telah mendustakan rasul-rasul mereka macam ayat 4. Jadi ayat nombor 44 Allah menerangkan yang mendustakan para rasul tu dah habis dah, mereka ni dibinasakan. Itulah akibat dia. Jadi Allah Ta'ala menegur, mengingatkan orang penduduk Mekah ni. Kenapa mereka tak jumpa ke kesan-kesan? Mereka tak tahu ke cerita tentang orang-orang terdahulu yang telah Allah azab mereka? Macam kaum Ad ke, kaum Samud ke, kan, kaum Madian ke, kaum Ad ke, kaum Lut ke. Itu Allah sebut. Jadi kita dapati dekat penutup ni
Allah menyebut tentang akibat mendustakan para rasul. Jadi ada persamaan tak? Ada perkaitan tak dengan pembukaan? Jawapannya sama. Jadi apabila kita menggabungkan antara surah Saba dengan surah Fatir, kita boleh letakkan dia punya kesimpulannya. Allah nak menceritakan tentang hari kiamat. Ada yang tolak, ada yang terima. Yang tolak jadi apa dekat mereka? Yang terima jadi apa kepada mereka? Apabila baca pula surah Fatir, Allah menceritakan tentang apa? Allah menceritakan tentang kekuasaan Allah pada langit dan bumi. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala nak mengkaitkan hari kiamat yang korang ingkari dalam surah Sabah tu. Kan? Surah Fatir dia kata, Allah berkuasa nak datangkan kiamat macam surah Sabah tu. Lepas tu, dalam surah Fatir, Allah menyebut tentang para rasul. Kenapa dengan para rasul? Kerana para rasul ini, ingat tak lagi kita belajar surah sebelum ni? Para rasul ini antara kandungan dakwah mereka adalah mengingatkan manusia tentang hari kiamat. Apabila mereka tak percaya segala apa yang diperkatakan oleh para rasul tentang hari kiamat, so mereka tak ambil kisahlah hidup dekat dunia ni nak jadi apa, halal ke, haram ke, syirik ke, tak syirik ke, mereka belasah. Sebab mereka tolak rasul tu. Kalau mereka tak tolak rasul, tentu mereka akan terima apa yang rasul tu cakapkan. Jadi apabila mereka mendengar apa yang rasul tu cakapkan, jadi mereka akan buat persediaan lah untuk hidup di dunia ni, beriman, mereka buat amal salah. Jadi itulah di antara perkaitan antara satu surah dengan satu surah. Cuba tuan-tuan dan puan kaitkan dengan surah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah. Ada persamaan. Kita nampak kan? Al-Baqarah kan kita dah ulang pasal wabil akhirati hum yuqinun. Betul tak? Lepas tu kan dalam surah Al-Baqarah kan kita kata beriman dengan apa yang telah Allah turunkan. Betul tak? Kan dekat surah Al-Baqarah tu kan ayatnya berbunyi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Sampai juzuk yang ke-22 lah. Dan nak masuk, kita dah masuk surah yang ke-34. Dia menceritakan maklumat tu macam 5 ayat pertama suratul Al-Fatihah. Dan dia menceritakan sama macam penghujung suratul bukan Fatihah, Al-Baqarah. 5 ayat pertama suratul Baqarah dan juga penutupan suratul Baqarah. Itu saja tuan-tuan dan puan, pengisian kita pada pagi ini cukuplah sejam kita bersama-sama melihat bahawasanya susunan surah dalam Quran ini ada maknanya, ada berkaitannya. Walaupun ayat tu awal ke, ayat tu hujung ke, dia ada berkaitan. Dekat sini, tuan-tuan dapat belajar. Sebab itu, kalau nak tafsirkan ayat-ayat Quran, sebab itu para ulama menggunakan ayat-ayat Quran lain. Kenapa menggunakan ayat-ayat Quran lain? Kerana ayat-ayat Quran lain ni, walaupun duduk surah lain, tetapi ada berkaitan tak? Ada berkaitan. Ya, ini tuan-tuan belajar surah yang sama, ayat dalam surah yang sama.
Nanti lepas habis modul ni, saya akan kongsikan tuan-tuan, walaupun surah dia, ayat tu tak berada pada surah yang sama, surah yang jauh, tapi dia masih lagi ada berkaitan. Itulah dia panggil apa? Kesepaduan Al-Quranul Karim. Maknanya Allah Ta'ala kalau dia berkata-kata, dia kata-kata apa? Tepat, sempurna, ada makna, ada hikmah, ada mesis, tidak sia-sia. Hebatnya kalau InsyaAllah nanti kita belajar lagi daripada hari ke hari. Esok pagi, esok hari apa? Esok hari Isnin ya? Okey, Isnin ya? Ya. InsyaAllah besok kita belajar surah Yasin. Yasin ni dia ada sampai 4 dan 5 bentuk. Lepas tu kita belajar 4 esok, 4 surah. Besok 4 surah bukan panjang sebab 4 surah ni dia ada yang pendek-pendek. Ada 2 surah tu kita ambil satu bentuk. Jadi besok kita belajar surah Yasin, insya-Allah. Lepas tu kita masuk surah Saffat. Lepas tu kita terus dengan surah Sad. Lepas tu kita terus dengan surah Al-Zumar. Maksudnya kita akan habiskan juzuk 22 dan terus 23 habis. Besok kita bincang sekejap surah Yasin. Surah Yasin ni dia cover 2 juzuk. Dia ada juzuk 22 dengan 23. Lepas tu kita terus sampai surah Zumar. Surah Zumar ni surah penamat bagi juzuk 23. InsyaAllah. Besok kita temu sekali lagi, tapi besok jam 9 pagi seperti di dalam poster. Terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan dan puan kerana sentiasa mengikuti, menemani saya dalam menyampaikan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni. Sebab rakan-rakan kita walaupun tak ikut secara langsung, mereka akan mengikuti secara rakaman. Jadi seolah-olah tuan-tuan bersama saya secara langsung. Kalau kita dekat studio tu, contoh, tentu adalah penonton secara langsung dia, teman kita. Kan? Ada rakan-rakan kita yang akan tengok secara rakaman. Jadi sebar-sebarkan maklumat ini kepada kawan-kawan, ajak kawan-kawan lain. Kalau mereka nak tengok susunan ayat Quran ini sangat menakjubkan, maka ajak mereka mengikuti pengisian kita kerana kita tidak mengenakan apa-apa yuran. Jadi manfaatkan. Kerana yuran-yuran ini tak ada. Kita buat lillahi ta'ala. Jadi ajaklah kawan-kawan, rugi sangat kalau kita tak ajak rakan-rakan kita, anak-anak kita. Sebab subjek ni dia mudah. Dia tak perlu kita nak berfikir ars terlalu tinggi lah. Tapi kita dapati susunan dia macam pembuka penutup sama. Pembuka penutup dia sama. InsyaAllah. Nanti kita jumpa lagi ya besok. Ataupun ada soalan ni? Ada pertanyaan tak? Ada apa nak tambah? Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya boleh? Boleh. Mengenai surah Sabah ayat 54 kan? Orang kafir dihalang mendapat apa yang diingini. Okey. Saya tengok dalam Quran Mu'jam saya lah sebab saya tak ada tafsir. Dia sebut kata yang mereka inginkan itu ialah beriman kepada Allah atau kembali ke dunia untuk bertaubat. Jadi yang Ustaz cakap tadi itu yang daripada Imam Tabari itu tak ada sebut berkenaan yang mereka nak kembali ke dunia. Tapi kita pernah dengar ayat-ayat Quran yang lain kan yang orang kafir memang dia nak minta balik ke dunia sebab dia orang nak buat baiklah kononnya kan. Itulah saya punya soalan Ustaz. Terima kasih. Dia yang puan sebut tadi tu dia memang ada berkaitan iman atau kembali ke dunia tu. Cuma kembali ke dunia tu wallahu ta'ala alam, tapi yang beriman tu ada.
saya sebut nama Al-Imam Al-Tabari. Sebenarnya dalam tafsir Tabari yang mentafsirkan kata tentang iman tu sebenarnya adalah pendapat Al-Hasanul Basri termasuk Qatadah. Kenapa kita perlu rujuk Tabari? Tabari dengan puan dia di antara ulama yang masih salaf tau. Dia panggil istilah salaf. Yang masih awal-awal. Okey, kalau ulama yang mengatakan bahawa mereka inginkan kesenangan macam dekat dunia tu dekat di akhirat, ini adalah pendapat tabi'in bernama Mujahid dan juga Ibnu Zaid. Tapi menariknya tafsir Tabari, dia akan membuat pemilihan. Walaupun dia datangkan pendapat, dia akan memilih mana pendapat yang lebih tepat dengan dia memberikan justifikasi. Tapi saya tak sebutlah justifikasi itu panjang pula kalau kita belajar. Tapi kadang-kadang Imam Tabari dia walaupun dia buat pendapat, tapi ada juga dia tak menyatakan pendirian dia, nak pegang yang mana sama. Tapi terima kasih Puan berkongsikan maklumat seperti itu. Okay. Lagi Puan ada sebarang penambahan, silakan. Saya tak ada, Ustaz. Tak ada apa? Oh, tak ada. Okey. Terima kasih semua. Jazakumullah khair. Semoga Allah memberkati kita semua. Semoga Allah memberkati tuan dan perempuan. Semoga Allah merahmati. Allah. Kita jumpa lagi insya-Allah pada esok hari. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallah khairan.